akan dihadiahkan dengan sejumlah unta yang begitu banyak dan sebelah harta yang begitu mewah, dan akan menjadi orang yang begitu kaya sekali. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk pengetahuan kita semua, doktor akan menjelaskan kepada kita apakah hukuman terhadap penghina-penghina Nabi dan penghina-penghina agama Allah Subhanahu wa taala, dan balasan daripada Allah yang manusia menghina Nabi dan menghina agama Allah. Terima kasih hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mengikut dalam nas menyebut man sabba nabiyyan faqtuluh, siapa yang menghina Nabi hendaklah dibunuh. Ini nas. Ulama-ulama Azhar dia kata Islam ni dia ada lampu merah ni, mana ada hak. Tapi mereka yang melanggar, mereka yang menghina baginda salam ni, dia telah langgar lampu merah. Maknanya dia boleh dilakukan apa saja kepada dia. Sehingga sekarang kita tengok bila orang yang nak hina Nabi salam ni, keadaannya cukup-cukup dahsyat. Zaman Nabi dulu, sebagaimana saya ceritakan tadi, Ka'ab bin Ashraf hina Nabi, maka seorang sahabat kecil bernama Muhammad bin Maslamah telah bunuh orang tu. Nak masuk, nak bunuh dia kan main payah, tuan-tuan. Siapa pernah pergi Madinah? Nak pergi Madinah sekarang ni, kalau nak pergi, dia tak ada lawatan kat situ. Melainkan kalau kita pergi musim umrah, minta kepada mutawif tu, saya nak pergi lawat tempat di mana Ka'ab bin Ashraf duduk. Maka dia akan bawa satu tempat di mana memang tembok banyak. Ada lagi kesang tersebut. Dan tempat tu macam mana nak masuk payah. Dia ada pengawal, dia orang kaya, dia orang besar. Tapi Muhammad bin Maslamah boleh mengguna kepintaran ni dan dapat bunuh orang ni. Malam pengantin dia dapat bunuh orang ni. Ini luar biasa, tuan-tuan. Begitu juga kita tengok Abdullah bin Akhtar bergantung pada sitar kelambu Kaabah pada puasa pembukaan Kaabah. Maka dia layak dibunuh kerana dia telah melakukan penghinaan yang durjana kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Berlaku dalam sejarah Islam. Kemudian kita tengok pembunuhan ini bukan semata-mata kerana macam itu, tapi kadang-kadang berlaku hukuman yang lebih pelik daripada itu. Hukuman langit, hukuman yang kadang-kadang manusia sendiri tak sangka hukuman tersebut. Contohnya, ada seorang lelaki, dia penulis wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia dapat offer tawaran supaya murtad dan diberi duit yang banyak, maka dia sanggup murtad. Kemudian dia jaja kepada orang ramai. Muhammad tu tak tahu apa, yang tahunya aku yang tulis Quran. Muhammad tak tahu. Sehingga Rasulullah SAW merasa tertekan dan baginda berdoa, Allahumma kfini syarrah, ya Allah, cukupkanlah aku daripada kejahatan ini. Tak semena-mena orang ni hanya beberapa hari mati. Bila mati, kawan-kawan Quraisy dia sedih, tanam dia. Sudah tanam, esok hari lalu ke kubur dia, tengok mayat ada atas kubur. Pelik. Lalu mereka kata, kasar mai Muhammad. Mereka gali dalam lagi. Lusa mereka lalu, mereka tengok mayat ada atas kubur. Mereka kata, ini memang Muhammad ni main kasar, pahala mati juga. Lagi dalam. Kemudian dia letak dengan batu-batu. Lusa, kemudian esokannya pula tengok mayat masih ada. Lalu mereka kata, kalau macam ini bukan perbuatan Muhammad dah. Ini memang dia ni sia sungguh. Akhirnya dibiarkan begitu. Mari burung gagak, tengok mayat dia, cakap mata dia. Mari serigala, dia kacaukan, cakarkan daging-daging dia, bukan kerana nak makan, kerana nak khianat. Hina dia. Seekor anjing yang sakit perut, yang nak buang air kecil, nak buang air besar,
Anjing duduk jauh tu, berlari. Dengan begitu lajunya anjing berlari sampai kat mayat dia, betul-betul atas kepala dia, kencing atas kepala dia, dan buang najis atas kepala dia. Apa makna tuan-tuan? Betapa dihina dia sehingga dapat dilihat bukan semata-mata di akhirat, di dunia lagi orang nampak tengok. Ini yang disebut dalam sebahagian sejarah. Jadi kerana itulah orang yang hina Nabi SAW ni hidup dia tak tenang. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku kepada Nakolai. Nama pun macam Dracula dah. Nakolai, apa berlakunya? Terkulai dah dia sekarang. Mana ada dia pakai purdah? Perempuan itu pun tak pakai purdah. Dia kafir, bukan dia Islam. Terpaksa takut dah. Terbaru anak-anak dia, keluarga dia tak boleh duduk dah di Los Angeles. Tak tahu kat mana duduk. Takut. Yang lebih peliknya lagi, pelakon seperti Garcia saman dia. Kita kalau pelakon, bila dah nama terkenal lagi seronok dah, saman. Semua pelakon-pelakon takut habis dah. Pengarah takut, pelakon takut, semua takut, pakai lari dia dah. Dan rasa hak privasi tak ada lah. Jadi pelik tuan-tuan. Dari sini kita nampak kalau hidup macam ni tenang tak tuan-tuan? Hidup macam ni tak tenang. Kita hidup kalau orang duk main nak buru kita letih tuan-tuan. Kita hidup kita nak relax. Kita boleh pergi kedai, kita ada hak privasi. Kita boleh makan roti canai, kita boleh makan nasi lemak, kita boleh pergi ke masjid, ke surau, boleh ni apa ni tak. Takut bayang-bayang sendiri. Takut kena kidnap, takut kena hukuman, takut kena apa-apa. Orang takut. Sebab di sinilah kita nampak kehidupan dia akan merana sepanjang hayat selepas daripada dihina Rasulullah. Mungkin dia dapatlah laba 1 juta, 10 juta, tapi nak buat apa? Hidup takut. Tuan-tuan, di sini tak ada lagi dicabut kebahagiaan dalam hidup dia. Bahkan keluarga dia, kerajaan asal kerajaan Mesir, dia orang Mesir, saman secara luar biasa, tak pernah berlaku. Saman jarak jauh, perbicaraan jarak jauh, ada kes evidence macam tu berlaku. Kawan tu duduk kat mana tak balik pun saman dah. Maknanya memang dia tak akan balik dah selama-lamanya. Ini keadaan yang menggambarkan betapa hinanya penghina kepada Rasulullah SAW. Peliknya tuan-tuan, bila orang hina Nabi kita, adakah kita tupas makuk hina? Tak. Kita makin sayang, dan apa yang dia target tak sampai. Kita makin sayang, makin cinta, sebab kita tahu Rasulullah SAW jauh daripada apa yang mereka sangkakan. Satu fitnah, pembohongan yang benar-benar nyata, benar-benar berlaku, yang mereka cuba nak porak-perandakan. Wallah. Jadi memandangkan Fadil Doktor ada program pada pagi besok di Masjid Negara pagi-pagi lagi, dan saya pun selepas subuh akan ke Bangi selama 3 hari kursus dan seminar. Jadi kita pergi kepada satu pusingan lagi insya-Allah, iaitu kita minta ataupun kita doktor simpulkan khulasah dan nasihat untuk kita semaikan di dalam hati kita, sematkan di dalam hati kita, agar ada perasaan mahabbah dan keyakinan yang begitu kuat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kita menjalani kehidupan kita seharian. Yang mana kadang-kadang kita tak pernah tengok sahabat kita pakai jubah, tetapi apabila pada hari itu tiba-tiba kita tengok dia pakai jubah, kita pun beri kepada dia, "Ai, buat tabiat dia pakai jubah ni." Sedangkan jubah itu daripada sunnah Nabi. Kita tak pernah tengok sahabat kita lilit serban atas kepala dia. Tiba-tiba datang sembahyang subuh lilit serban. Kita pun tengok lain macam, ya ke awak ni? Lain macam je pakai serban. Ini maknanya apabila kita nak melaksanakan satu amalan, satu budaya hidup yang telah dibuat oleh Rasulullah, segelintir daripada kita akan pandang, saya pandang rasa Allah,
malu ataupun susah untuk melaksanakan ibadah yang telah dibuat oleh Nabi. Sedangkan ini perkara apabila kita buat, kita lakukan, semuanya diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minta doktor berilah penjelasan ataupun khulasah untuk kita semua di dalam pusingan yang terakhir ini agar menambah keyakinan kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebenarnya Rasulullah SAW ini dia lain daripada yang lain, tuan-tuan. Dia lain, memang lain sangat. Dalilnya, kalau kita ada mak, kalau kita ada abah, mak kita, abah kita mati, kita sedih dan kita menangis. Kita pergi kubur dia, habis kuat pun seminggu sekali, kemudian sebulan sekali, kemudian setahun sekali, kemudian 5 tahun sekali. Kemudian kita juga tepi kubur dia mati sama dah. Itulah cerita kita pada ibu bapa kita. Peliknya tuan-tuan, kita ni kalau pergi ke Mekah dan pergi ke Madinah, kemudian kita duduklah di Madinah tak lama, 8 hari, paling lama pun 9 hari. Duduk di Madinah, tiap-tiap waktu kita ziarah Nabi. Hari terakhir kita nak ziarah Nabi, nak balik tu, nak pergi ke Mekah tu, air mata kita bercucur haram Nabi. Sedangkan kita dengan Nabi 1400 tahun dah, tak pernah tengok gambar pun, tak tahu pun dari segi rupa parah secara live. Tapi itulah nak gambar cintanya kita pada Rasulullah SAW. Itu Rasulullah luar biasa. Sebab itu kalau kita dengar hayati lagu Laukana Bainana tu, memang luar biasa. Satu lagu yang nak gambarkan kalau Rasulullah SAW bersama kita, kita akan rasa hebatnya dia. Majlis Rasulullah ni majlis yang luar biasa. Itu satu. Yang kedua, dalam bab Rasulullah SAW ini, kita kena banyakkan selawat kepada baginda SAW. Itu sebagai lambang cinta kita kepada SAW. Dalam kitab Al-Qaulul Badi' fi salati ala al-habib syafi' oleh Al-Imam Sakhawi, dia sebut panjang lebar tentang masalah selawat atas Nabi SAW. Yang ketiga, kita kena baca sirah Nabi SAW, kena belajar. Tuan-tuan, saya syorkan tuan-tuan, kita budayakan datang ke masjid, belajar di masjid. Kita beli buku, baca buku, kita kaji ilmu agama. Kita jangan biarkan kita dalam keadaan tak ketahuan, kerana ini amat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Saya bawa beberapa buku itu sebenarnya biasa je lah. Nak gambarkan bahawa tuan-tuan, baca buku adalah penting, belajar adalah penting. Dan kita mesti ada tekad, keluarga kita, keluarga yang tahu, orang tak boleh nak tipu tentang Rasulullah SAW dan yang lain. Wallahu a'lam. Itulah itu dia tadi program bicara ilmu kita pada malam ini. Walaupun ia agak ringkas, tetapi ilmunya cukup mendalam untuk kita pada malam ini. Jadi terima kasih juga saya ucapkan kepada Fadil Dr. Zulkifli Al-Bakri kerana sudi hadir dengan kita, dengan orang teriang pada malam ini, dan kehadirannya insya-Allah memberi ilmu dan manfaat untuk kita semua. Jadi untuk makluman, kutipan derma kita pada malam ini itu sebanyak RM555. Insya-Allah kita akan laksanakan program pada akan datang. Jadi sebelum kita sudahi majlis kita pada malam ini, walaupun bukan pada bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi saya minta kepada semua hadirin untuk bangun, kita selawat dalam satu round untuk selawat kepada Nabi. Walaupun kita tak dapat nak protes orang yang menghina Nabi, tapi sekurangnya pahala kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.